pemerhati sekalian. Apa khabar semua? Apa kisah kita hari ini? Macam mana dengan pencerahan yang telah saya berikan kepada tuan-tuan dan puan-puan? Betapa kita perlu menerima hakikat. Jangan kita duduk dalam dunia yang banyak berteori-teori sahaja. Masa untuk praktikal. Untuk apa kita bercerita lagi perkara-perkara yang dah memang wujud di depan mata kita. Jadi kita bercerita untuk menunjukkan kita lebih tahu daripada orang lain, menunjukkan kita lebih memahami daripada orang lain. Tetapi apakah sebenarnya yang mampu kita lakukan dengan apa yang kita tahu, apa juga yang kita miliki? Maka apa yang perlu kita laraskan, apa yang perlu kita laksanakan dalam hidup kita, itu yang paling utama, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa sekalian. Saya masih lagi mempunyai keyakinan, mempunyai suatu keimanan khusus bahawa dunia hari ini bukanlah sesuatu perkara yang sia-sia kepada kita. Dengan pandemik, dengan suasana sekeliling yang berlaku, dengan penyakit, dengan kacau bilau dari aspek politik yang saling beradu dengan keegoan masing-masing, semua itu ada hikmah dia sebenarnya. Kalau kita ambil hitung dengan apa yang sedang kita lalui, mesti ada sesuatu yang sebenarnya kita kena mula menyelami pada diri kita secara langsung. Tuan-tuan dan puan-puan, sampai bila nak bercerita di Facebook? Sampai bila nak bercerita di blog? Kisah-kisah yang masing-masing nak kongsikan. Cuba kongsikan apa yang tuan-tuan dan perempuan dah capai. Boleh tak? Kongsikan apa juga yang dah perempuan tuan-tuan dah lakukan. Boleh tak? Jangan kongsi cerita lah. Cukup-cukuplah bercerita, tapi kongsikan. Ini saya dah buat. Pelaksanaan begini. Teknologi begini. Sistem begini saya dah bangunkan. Nak kongsikan dengan semua orang. Kongsi pencapaian. Kongsi apa yang mampu kita laksanakan. Bukan kongsi cerita. Zaman untuk bercerita kongsi ni, kongsi-kongsi cerita ni dah jadi budaya yang lepas. Budaya sebelum pandemik COVID-19. Peralihan budaya pada suasana hari ini adalah budaya yang melaksanakan apa yang dia kata. Saya tengok banyak dalam Facebook saya sendiri pun, ramai yang tag saya pun, kisah tu, kisah ni cukup-cukup lah. Tapi kalau tunjuk pada saya, Tuan Pal ni tunjukkan kisah ada hamba Allah ni, dia dah mampu bangunkan satu teknologi yang berkait tentang satu bahagian yang boleh memberikan suatu penambahan tenaga dalam satu sistem, contohnya lah dia cakap macam tu. Alhamdulillah, saya dah jumpa satu orang ni, dia boleh bangunkan suatu teknologi yang boleh membangunkan sistem pertanian. Sistem pertanian tu boleh jadi berkembang maju. Itu yang kita nak dengar. Itu yang patutnya kita pegang pada budaya sekarang. Bukan budaya bersembang tu, bersembang Rothschild lah, bersembang Freemason lah, bersembang itu dan ini. Apa faedah dia? Saya bukan nak menghina sesiapa, tapi saya nak beritahu pada mereka-mereka yang suka duduk cerita ni, zaman bercerita dah lepas dah. Anda dah ketinggalan kereta-api. Anda dah ketinggalan kapal bahtera yang dinaiki tu dah tak sama dah. Kerana ini adalah zaman pelaksanaan. Bukan lagi bercerita tentang peristiwa, tetapi cerita bagaimana membina peristiwa, membina sejarah baru kepada peradaban manusia. Ini yang harus kita lengkapkan dalam apa juga yang kita nak lakukan dalam hidup kita pada saat ini. Nak jadikan kita sebagai bangsa yang bertamadun, yang mempunyai peradaban yang besar. Berhenti bersembang lah.
Kita ni orang Melayu, minta maaf lah kalau tak sembang bab konspirasi nombor 1. Sebab saya orang Melayu, saya faham sangat. Tapi bila bab nak menghasilkan tu, rumah di depan rumah itu pun rumput-rumput yang panjang susah nak ditebas. Tapi bercerita tentang kehebatan, cerita tentang merungkai begitu banyak rahsia, sampai piramid dibongkar rahsia, sampai Namrud dibongkar rahsia. Tapi rumah di depan rumah, sampah-sampah, rumput-rumput yang panjang tu pun tak ditebas. Baru-baru ni saya ada terbaca satu artikel daripada Mufti Perlis. Dia kata ada satu masalah masyarakat orang Melayu. Kata dia masalah pemalas. Dia kata dia dah bagi dah. Dia dah lakukan tugasan. Dia lihat ada kategori pemalas yang bukan kerana dia susah atas faktor susah yang sebenarnya, tapi kerana dia jadi pemalas, dia duduk dalam keadaan yang hanya menunggu sumbangan-sumbangan, menunggu pertolongan-pertolongan daripada mana-mana pihak. Jadi dia siapkan rumah, ini kata dia lah, yang ini saya ambil daripada artikel yang beliau sampaikan, yang dikeluarkan. Mereka sediakan rumah kepada golongan-golongan yang katakan miskin. Bila diberikan rumah, masa tu awal rumah tu cantik, rumah baru kan. Tapi bila dia datang balik selepas 2 bulan, 3 bulan selepas itu datang ke rumah yang sama, depan rumah tu penuh dengan lalang. Depan rumah tu penuh dengan sampah sarap. Jadi nak bercerita tentang practicality, mula dengan diri kita, tuan-tuan dan puan. Zaman ini bukan zaman bersembang, zaman melaksanakan. Maka reality mengatasi fantasi. Saya diminta oleh Tuan Mujiadi tentang menjelaskan isu Dajjal yang telah pun lepas daripada cengkaman, maksudnya rantaian dia. Itu simbolik ya, perkataan rantaian itu simbolik. Apa yang ingin saya perjelaskan, sebenarnya Dajjal dah lama lepas dah. Dah lama ada dah. Dan saya dah terangkan daripada siri-siri kisah Dajjal, kisah Imam Mahdi, saya dah terangkan dah. Dajjal tu sebenarnya siapa, macam mana posisi dia, saya dah terangkan dah. Banyak kali saya terangkan. Jadi bila kita sebut saja tentang akhir zaman, memang itulah dia punya sosok yang menjadi keutamaan dalam kisah-kisah akhir zaman, Dajjal dan Imam Mahdi. Kita bercerita tentang persoalan-persoalan yang ada depan mata kita. Dia tidak akan datang bergolek daripada sebelum bola bergolek datang kepada kita, sepama macam pipih dari melayang-layang turun di hadapan kita. Kita kena ada pelaksanaan, usaha. Maka tuan-tuan dan perempuan, berhenti-berhentilah, cukup-cukuplah nak sembang-sembang. Yang buang masa duduk sembang, hantar pada saya, tag pada saya kisah akhir zaman tu, dia ni jumpa akhir zaman tu, ustaz kisah zaman tu, kisah zaman ni. Tapi tengok dunia Islam hari ni, semua cerita tentang kisah tu, kisah ni. Tapi di mana dunia Islam hari ni? Boleh tak kita terima? Boleh tak kita hadam? Dan kita perjelaskan kenapa benda tu berlaku, kenapa ianya jadi sedemikian rupa, di mana silapnya, di mana kurangnya. Tuan-tuan dan puan-puan, Masa Bayu bila bercakap ni mengguris hati ya? Menyucuk hati yang duduk dalam dunia fantasi. Saya banyak macam-macam artikel saya dapat, macam-macam pihak bercerita kisah MH370 lah, MH17 lah, kisah Rothschild lah, Freemason lah, kisah macam-macam cerita, Statue of Liberty lah, kisah Namrud lah, kisah tembok lah, kisah Haikal Sulaiman lah, macam-macam cerita. Tapi apa tujuannya? Dia kembali pada topik-topik yang saya sebut sebelum ni. Be a practical person. Sampai bila kita nak duduk sembang-sembang ni? Jadi apa pun situasinya tuan-tuan dan perempuan yang saya hormati, bapa-bapa, ibu-ibu, bila kita berpegang kepada tali Allah, maka jawapannya satu saja. Apa dia?
hablum minallah, hablum minan nas. Tanggungjawab kita kepada Allah kita laksanakan, kiman kita jangan kita ubah lagi. Dan masa yang sama, hablum minan nas, fardu kifayah jangan kita abaikan. Ni hari ni ramai yang dah tak ada kerja. Ni ramai yang dah tak ada benda nak makan. Macam-macam cerita, macam-macam situasi dengan pandemik COVID-19. Carilah solusi. Dah boleh cerita macam-macam, boleh jumpa macam-macam teori-teori dan sebagainya yang begitu terrahsia, amat rahsia. Hanya dia saja yang dapat tahu rahsia tersebut. Dapat daripada ilham, dapat daripada macam-macam lah. Membuka rahsia, membuka itulah macam-macam kisah Dajjal, kisah-kisah konspirasi dan sebagainya. Maka hari ini saya cabar yang dah hebat sangat dengan kisah-kisah sebegitu, membuka macam-macam kitab, bermacam-macam rahsia. Buatlah satu benda yang boleh membantu masyarakat yang sedang lapar, yang sedang tak ada kerja, yang sedang tak ada ekonomi. Tolong buat. Mereka lapar ni, mereka nak makan. Yang dah kena buang kerja, yang dah tak ada apa nak buat ni, selesaikanlah tu. Ataupun nak jadi champion bercerita, ataupun menjadi manusia yang bermanfaat kepada yang lain. Boleh habis masa berjam-jam mengkaji-kaji cerita-cerita, teori-teori berbagai-bagai konspirasi. Kenapa tak diseimbangkan dengan mengkaji apa juga yang boleh dilakukan, dilaksanakan membantu masyarakat? Bantulah masyarakat. Dah tahu banyak sangat perkara tentang rahsia zaman. Dah tahu sangat cerita-cerita tentang orang lain tak tahu, hanya dia yang tahu. Dah ramai pengikut, dah ramai orang yang menyokong, yang dah ramai yang menongkat. Hebatnya dia ni, tahunya dia segala macam. Keluarkanlah. Keluarkan dalam satu perkara yang kita nak bantu ni. Ramainya orang yang tengah bermasalah ni, tak ada kerja ni. Sistem ekonomi semua jatuh, syarikat-syarikat besar pun dah bankrupt. Bangunkanlah. Macam mana tuan-tuan dan puan-puan? Masuk akal tak? Boleh fikir tak? Jadi saya tak sukalah nak sembang-sembang dengan orang-orang yang duk sembang-sembang cerita yang melangit-melangit ni. Cerita-cerita tentang hidup di sana, hidup di sini, tingginya Allah di mana, kedudukan Tuhan dan sebagainya. Tetapi makan ni nak kehidupan harian untuk masyarakat nak makan. Tolong carikan jawapan. Kerana tanpa makan mati. Kalau tak makan 3-4 hari kering, kurus, badan akan jadi lemah. Sistem badan akan hancur, jatuh, collapse, mati. Kalau dah mati nak sembah apa? Kalau dah mati nak beribadah kepada apa? Kalau dah badan dah lemah, tak boleh nak berdiri, tak boleh nak berjalan, tak boleh nak lakukan apa-apa, boleh kita beribadah? Nak bercerita tu biarlah cerita yang praktikal. Janganlah bercerita, bersembang. Saya ni menyampah lah sebenarnya. Tengok ramai yang duk sembang-sembang pasal akhir zaman ni semua, ni menyampah. Menyampah sebab banyak sangat nak tunjuk handal, nak tunjuk tahu pasal akhir zaman. Tapi bila saya minta satu perkara, simple je. Keluarkan satu solusi. Keluarkan satu benda yang boleh membantu secara jelas ni masyarakat yang sedang hidup hari ni. Keluarkanlah satu cerita. Cerita yang berbalik dengan teknikalnya. Oh, ni kita sistem ekonomi. Ekonominya cara macam mana kita bangunkan. Kita kena kita jadikan ini. Kita lakukan ini. Ini tempat dia. Ini formula dia. Buatlah. Sudah-sudahnya menyalahkan ekonomi itu, menyalahkan ekonomi sana, kapitalis tu, kapitalis ni. Tapi bila dah disalah-salahkan, kita minta solusi untuk menggantikan, tak bagi pula. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, khususnya mereka-mereka yang suka bermain dengan teori-teori, ini jawapan saya. Kerana saya dapat lagi soalan-soalan yang sama, walaupun saya dah terangkan sebelum ni, ada lagi yang bertanya, maka saya sambung balik semula untuk menajamkan lagi, cucuk lebih dalam lagi dalam hati masing-masing yang masih beku, masih kerah, dan mau terima hakikat ini adalah zaman pelaksanaan, bukan lagi bercerita tentang kisah-kisah yang tidak membawa manfaat kepada manusia. Dan dalam Quran dah jelas, semua dah ada, tinggal lakukan sahaja. Maka untuk itu tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi, jangan buang masa pada perkara yang
sia-sia. Assalamualaikum. Salam sejahtera daripada saya, Masa Bayu.